Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syafiz bin Jaafar. Nombor matrik 90031556559101. Saya daripada OUM Seberang Jaya, Pulau Pinang. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengurusan projek EBTM 3103 yang bertajuk konflik. Konflik berlaku setiap hari dalam kehidupan seharian. Sebahagiannya boleh berbeza-beza dari perselisihan kecil antara individu atau kumpulan hingga situasi ekstrim yang besar dengan unsur-unsur yang mengancam nyawa. Sebagai pengurus projek atau ketua pasukan, konflik ini berleluasa dan relevan dalam persekitaran projek. Penyebab konflik bermula dari penyusunan pasukan, perbezaan budaya, keutamaan projek dan masalah peribadi yang menyelubungi projek dalam memenuhi objektif projek. Definisi konflik. Menurut Oxford, konflik adalah pertengkaran, perjuangan, perselisihan pendapat dan perbezaan pendapat. Konflik secara amnya ditafsirkan sebagai pertembungan antara unsur atau idea yang bermusuhan atau menentang. Ia juga ditafsirkan sebagai pendapat yang berbeza dari perselisihan yang ringan hingga ke konflik yang penuh dengan emosi. Konflik semasa mengurus projek. Dalam menguruskan sesuatu projek, kebarangkalian berlakunya konflik semestinya tidak dapat dielakkan. Contohnya projek implementasi di tempat kerja yang mana pihak pengurusan jabatan kehendaki para pekerjanya untuk scan in dan out ke mana sahaja pekerja pergi, akan tetapi pekerja tidak melakukannya. Alasan mereka hanya membuat kerja dalam jabatan sendiri dan tidak memerlukan mereka untuk keluar ke tempat lain. Hal ini menyebabkan penolakan gaji berlaku kepada mereka. Kamera kawalan automatik digunakan oleh pihak pengurusan bagi memantau pekerja selain melakukan rujukan bagi kes-kes terkait. Konflik yang berlaku adalah timbulnya ketidakpuasan hati di kalangan pekerja yang beranggapan pihak pengurusan seolah-olah tidak mempercayai mereka. Tindakan yang dilakukan oleh pihak pengurusan adalah berdasarkan kehendak serta keperluan KPI syarikat bagi memastikan setiap pekerja mengikuti serta mengikuti masa yang telah diperuntukkan sewaktu tempoh bekerja. Penyebab konflik berlaku. Persaingan sumber yang terhad dalam sesebuah organisasi sering berlaku. Persaingan untuk mendapatkan pengagihan sumber seperti jawatan, kewangan, kelengkapan pejabat dan peribadi. Ia bagi memenuhi kehendak jabatan masing-masing. Kerana sumber yang terhad, maka persaingan akan berlaku. Konflik berlaku apabila masing-masing lebih mengutamakan kepentingan dan kehendak sendiri bagi mencapai matlamat individu serta organisasi keseluruhannya. Ketidakjelasan tanggungjawab dan kuasa. Dalam sesebuah organisasi, pasti terdapat segelintir pekerja yang masih samar-samar tentang tugasan dan tanggungjawab mereka serta lebih mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan tugasan mereka. Konflik berlaku apabila segelintir pekerja merasakan tekanan akibat bebanan kerja yang melampau dan bakal menyaksikan matlamat sukar dicapai. Persandaran tugas. Persandaran tugas bermaksud tugas yang perlu disiapkan memerlukan sokongan individu lain untuk bekerjasama bagi menyelesaikan tugasan yang telah diberi. Kerjasama ini boleh menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualiti dan efektif. Konflik timbul apabila yang diharapkan tidak mencapai matlamat dan menjejaskan kualiti kerja, maka ia akan memberi impak kerugian kepada organisasi. Kekurangan maklumat. Antara faktor yang menjadikan sesebuah organisasi merosot serta pekerja kurang produktif adalah berpunca dari komunikasi. Pengurusan maklumat yang lemah akan memberikan kesan terhadap mutu kerja yang akhirnya menggagalkan matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Matlamat yang berbeza. Kebiasaannya berlakunya perbezaan matlamat antara pengurusan dalam organisasi adalah disebabkan setiap jabatan mengejar matlamat keseluruhan organisasi yang telah ditetapkan. Perbezaan yang ketara berlaku oleh kerana latar belakang dan ideologi yang berbeza. Konflik berlaku apabila dasar yang diketengahkan memberikan impak serta kesan terhadap pengurusan lain dalam menjalankan tugasan. Teknik mengurus konflik. Strategi penyelesaian selalunya bermatlamat untuk memelihara hubungan kedudukan kerjasama serta menyelesaikan konflik dengan lebih cepat. Sesetengah pihak dalam sesebuah organisasi akan beralah untuk menjaga keharmonian dalam sesebuah jabatan. Teknik ini kebiasaannya akan memuaskan hati sebelah pihak sahaja. Teknik ini dapat menguatkan perpaduan dalam organisasi. Akan tetapi aspek pencapaian matlamat adalah di skala rendah. Menyenaraikan semua konflik yang terlibat. Konflik mampu menjana maklum balas terhadap sistem dan polisi yang digubah oleh pengurusan. Melalui maklum balas, pengurusan dapat melihat dengan lebih jelas sama ada objektif yang diletakkan mampu dicapai ataupun sebaliknya. Mendapatkan pandangan dari semua pihak. Pandangan yang diberikan oleh semua dapat membantu pengurusan mengenal pasti kaedah terbaik untuk mengatasi konflik. Jangan bertindak ke arah menambah bara ke dalam api. Konflik yang timbul memerlukan kesabaran dan ketenangan untuk diatasi. Pemikiran yang rasional serta strategik juga dapat membantu pengurusan mencari punca di sebalik konflik yang timbul dalam sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.